Tuan-tuan dan Bapak semua, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang bakal bertanding di Januari. Saudara-saudara, terdapat banyak persoalan. Adakah Menteri Besar Kedah akan kalah setelah apa yang dilakukan beliau sebelum ini? Yang menyakitkan hati ramai orang berkaitan dengan ucapan dan juga isu memperlekehkan Sultan dan juga menghina Agong. Dan kita amat menolak perkara ini. Akhirnya Muhammad Sanusi yang menerima dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948. Dan lain lagi berkaitan dengan isu kecurian Nadir Bumi RII di Kedah. Dan adakah ini akan memberikan satu kesan buruk kepada Sanusi yang bakal bertanding di Januari? Ataupun dalam entry Twitter Buletin RMS, mengesahkan sebuah gambar ataupun tular infografik Tuan Haji Muhammad Sobri Osman akan menggantikan Sanusi di N24 Januari pada PRN nanti. Beliau merupakan bekas calon parlimen di Padang Serai pada PRU 14. Saudara-saudara, melalui entry Twitter Buletin RMS telah membuat caption tersebut dan disertakan gambar Haji Muhammad Sobri Osman N24 Dun Januari, Perikatan Nasional, tanda pangka, bersih rasuah, undilah PAS, sejahtera bersama Islam. Saudara-saudara, saya tidak tahu perkara ini benar atau tidak, tetapi ini dinyatakan oleh entry Twitter Buletin RMS. Dan yang menariknya, tuan-tuan dan puan, di dalam ruangan komen ada yang kata biar betul. Ada juga yang kata Mamat nih yang kena cekup MSCC kan, bersih dan stabil kot. Ada juga kata dah kena tangkap, semua ini tinggal mimpi. Ada juga kata di sini, dia ini bukan CEO MBI, kena tahan ke pasal kes rasuah Lombong RII. Pertahankan kepimpinan. Ada juga kata di sini, ada juga yang kata lagi satu pengarah pun dapat kerusi ikut. Jadi saudara-saudara, adakah perkara ini benar? Adakah Sanusi patut ditukar di Januari ataupun bagaimana? Saya tidak tahu perkara ini benar atau tidak, tetapi dikongsi di dalam entry Twitter Buletin RMS, tular infografik Tuan Haji Muhammad Sobri Osman akan menggantikan Sanusi di N24 Januari pada PRN nanti. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan bercakap tentang pilihan raya negeri di Kedah. Sudah pasti ramai yang akan menyediakan jentera parti, terutamanya dari kepimpinan parti politik yang menghantar calon untuk bertanding di Dun Kedah. Terdapat juga spekulasi menyatakan bahwa kerajaan PHBN hari ini akan menang di Kedah. Di samping kita melihat lebih banyak kerusi yang ditandingi, yang dihantar untuk bertanding PHBN berbanding Perikatan Nasional. Dan spekulasi yang kedua, adakah Kedah akan ditawan PHBN setelah apa yang dilakukan Sanusi sebelum ini? Dalam sebuah artikel mengesahkan dua isu panas mampu gugat peluang PN di Kedah. Kita juga tahu, pertama, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi telah berhadapan dengan dua pertuduhan berkaitan dengan isu yang menyentuh kedudukan diraja dan juga yang di Pertuan Agong. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan isu RII, kecurian unsur Nadir Bumi yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah. Adakah di sini bukti nyata bahwa PAS PN akan ditolak di Kedah? Dalam sebuah artikel dari biharian.com, dua isu panas mampu gugat peluang PN di Kedah. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini,
Saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan share video ini dan tekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Faktor calon boleh memenangkan sebuah parti dalam pilihan raya, apatah lagi dengan negeri bandul berayun seperti Kedah yang menyaksikan banyak perubahan kerajaan. Hakikatnya, rakyat atau pengundi di negeri ini bijak menilai siapa sesuai untuk mentadbir. Setelah mengetahui parti apa akan bertanding, tentu faktor calon ditagih untuk membawa arus menyokong sesuatu parti. Seperti dijangka semua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan menyaksikan pertembungan antara PHBN menentang PN, terutama di 28 kerusi. Namun, 8 kerusi yaitu Air Hangat, Kuah, Kota Sepute, Derga, Guar Cempedak, Bukit Selambau, Bakar Arang, dan Lunas memperlihatkan pertembungan banyak penjuru oleh calon bebas dan calon Parti Rakyat Malaysia PRM di Bakar Arang, sekaligus menjadikan keseluruhan 83 calon menawarkan diri. Menariknya, dinamik politik pengundian berubah kerana PRU ke-14 pada 2018 dan PRU 15 pada 2022. Tetapi kali ini, sejarah PRU 13 pada 2013 berulang menyaksikan lebih banyak pertembungan dua penjuru. Biasanya, PAS pada PRU 13 menyertai Pakatan Rakyat, PR menentang BN. Tetapi gabungan diketuai UMNO memenangi Kedah dan membentuk kerajaan. Kini, BN dan PH bergabung menentang PN diketuai PAS dalam konteks negeri berkenaan. Jadi, siapakah bakal memenangi pilihan raya negeri di Kedah pada 12 Ogos, sekaligus membentuk kerajaan keesokannya? Sebelum kita melihat parti mana berpotensi untuk menang, ada baik kita meninjau 3 faktor utama kemenangan, yaitu parti, calon, dan manifesto ataupun isu. Melihat faktor parti, jelas pertembungan PHBN perpaduan menentang PN akan menentukan salah satu memenangi pilihan raya. Kedua-duanya mempunyai kekuatan dan pengalaman mentadbir kerajaan negeri. Jadi pengundi lebih mudah menilai prestasi. Namun, kerajaan atau parti adalah entiti abstrak, kerana yang menggerakkannya adalah ahli politik yang akan dipilih pengundi mewakili DUN ditandingi bagi membentuk kerajaan. Melihat faktor kedua yaitu calon, kita mengetahui senarai calon bertanding. Cuma perlu diperhatikan rentetan kepada sebelum berlaku penamaan calon. Sabtu lalu, kesemua parti gabungan PHBN mengumumkan nama calon mereka lebih awal, seminggu berbanding PN dengan BN atau UMNO paling awal. Adakah di sini kita dapat lihat kelebihan kepada PHBN? Dalam artikel ini lagi, ini berbeza dengan PRU sebelum ini yang pengumumannya pada saat akhir. Kombinasi muka lama baharu, calon PHBN menampilkan kombinasi muka lama dan baharu, malah terdapat 9 calon wanita diketengahkan dan wakil untuk semua kaum termasuk etnik Siam di Sidam. Nampak agak tersusun dari segi pencalonan PHBN, sekaligus menampakkan keseriusan menawan Kedah. Berbanding PN yang agak lewat menamakan calon, kerana dikatakan sebelum selesai pembahagian kerusi hingga hari penamaan calon, ramai muka lama dikekalkan termasuk Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi di Januari, walaupun terdengar ura-ura ingin berpindah kawasan ke Tokai. Tokoh veteran PAS dikatakan ingin bersara, terus dikekalkan bertanding di Tokai dan Merbau Pulai. 2 bekas pemain bola sepak dan bekas ahli akademik juga dibawa masuk untuk bertanding. Cuma berlaku kekecohan di DUN Air Hangat dan Kuah apabila pemimpin PAS Langkawi bertindak mencalonkan diri sebagai calon bebas menentang calon PN dan PHBN
Begitu juga protes kepada pencalonan PN di kota Sipute oleh jentera dan penyokong PN. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan pembacaan artikel ini, di sini kita sudah dapat lihat, mungkinkah ini kelemahan PAS PN di Kedah setelah kekecohan di Dun Air Hangat dan kuah apabila pemimpin PAS Langkawi bertindak mencalonkan diri sebagai calon bebas menentang PN sendiri dan PHBN. Dan keduanya adalah berkaitan dengan protes kepada pencalonan calon PN di kota Sipute oleh jentera dan penyokong PN. Ekoran itu PAS menggugurkan keahlian timbalan yang dipertua PAS Langkawi, Mazlan Ahmad, dan timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi, Safwan Hanif Syafi, yang masing-masing bertanding sebagai calon bebas. Nah, adakah kedua pemimpin, yaitu keahlian ataupun timbalan yang dipertua PAS Langkawi dan juga timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi, kalau kedua-dua yang bertanding calon bebas ini menang, adakah mereka akan menyertai kerajaan PHBN? Bukan saja di akar umbi, tetapi di pihak tertinggi. Kalau mereka menang, adakah mereka akan menyertai PHBN? Sekiranya PHBN yang majority menang pada PRN 6 negeri yang akan diadakan, terutamanya di Kedah. Bagaimanapun, calon dikemukakan PN tidak diwakili calon daripada kaum India dan Siam. Malah, hanya 5 calon PN adalah wanita. Dan kita dapat lihat di situ tidak seimbang seperti mana calon yang dihantar oleh PHBN. Dalam pada itu, saudara-saudara, dalam artikel ini melihat kepada isu semasa. Isu hangat adalah yang membabitkan Sanusi yang dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang pada 18 Julai atas 2 tuduhan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Hasutan 1948, selain terdapat isu kecurian nadir bumi RII di Sik Kedah, membabitkan Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah, dan warga Cina ditangkap yang masih dalam siasatan beberapa agensi kerajaan. Melihat kepada keseluruhan aspek sehingga penamaan calon, penduduk Kedah nampak berminat menilai tawaran ingin dibawa parti dan calon bertanding. Siapa atau parti mana menawarkan tawaran menarik akan disokong pengundi nanti. Saingan sengit semestinya untuk memenangkan setiap kursi. Sudah pasti faktor pertembungan dua penjuru. Kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, tawaran manifesto, isu semasa, dan kebajikan rakyat Kedah menjadi penentu kepada keputusan PRN Dun Kedah. Penulis adalah profesor di Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Saudara-saudara, tonton dan beban, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share video ini dan tekan butang subscribe.